Hari itu idgham bila gunnah ya. Dah habis sudah idgham bila gunnah. Dah bila? Dah bila ya? Lam ra dah habis. Ra belum kan? Kita sambung kepada ra. Jadi idgham bila gunnah, sebelum tu idgham bila gunnah adalah hukum yang ketiga dalam nun mati dan tanwin. Yang pertama adalah izhar halqi yang hurufnya ada 6, ahghin kha'ahu. Yang kedua adalah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah, yang mana hurufnya adalah 4, ya waw mim nun. Dan yang ketiga adalah idgham bila gunnah, yang mana hurufnya adalah lam dan ra, yang mana digabungkan sebagai yarmaluna. Yarmaluna. Jadi kita masuk kepada idgham bila gunnah ra. Idgham bila gunnah ra. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan ra. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ra. Jadi nun mati atau tanwin bertemu dengan ra, maka dia akan jadi idgham bila gunnah. Contoh seperti mana? Dekat sini dia punya idgham bila gunnahnya. Nun mati bertemu dengan ra. Jadi bacaan dia adalah memasukkan nun tu seolah-olah nun tu tidak ada, seolah-olah bacaan dia jadi macam ni. Daripada mir rahiqin jadi mir rahiqin. Macam ni seolah-olah bacaan dia. Jadi dia nun tu jadi angka. Mir rahiqin. Jadi tidak perlu didengungkan, masuk saja. Mir rahiqin. Contoh yang lain adalah la'ir raja'na. La'in asalnya la'in. Asalnya la'in raja'na. Jadi bila mana ni dia akan jadi la'in, dia akan jadi seperti, dia akan jadi seolah-olah macam ni. La'ir raja'na. Oh, dia ganggu ya. Okey, jap. Sini. Jadi la'ir raja'na. Jadi macam inilah bacaan dia. La'ir raja'na. Kalau bahasa Melayu dia akan jadi
Mir-rahiyah. Mir-rahiqin. Maksudnya langsung tidak ada keluar di punya ni. Keluar ni lahir raja'na. Lahir raja'na. Itu untuk nun mati bertemu dengan ra. Dia masuk tetapi dia tidak ada dengung. Contoh lagi, ini banyak contoh. Kita ambil contoh sini. Mir rasul. Dia akan jadi seolah-olah macam ni. Bacaan dia jadi macam tu. Mir rasulin. Mir rasulin. Terus masuk kepada huruf ra. Mir rasulin. Terus masuk kepada huruf ra. Seolah-olah nun tu tak ada. Dia akan jadi nun ni akan seolah-olah tidak ada. Tapi dalam tulisan dia ada. Jangan buang ya. Cuma bacaan dia tidak ada. Macam mana yang kita terangkan minggu lepas tentang apa nama? Tentang huruf lam. Lam bila mana nun mati bertemu lam, contoh macam musaddiqal lima, dia masuk terus kepada huruf lam. Musaddiqal lima, asalnya musaddiqan lima, tapi masuk terus jadi musaddiqal lima. Macam tu juga ni mir rasulin, seolah-olah tidak ada nun tersebut. Jadi kita tak perlu kita baca min rasulin ataupun mir rasulin, tak perlu. Tak perlu dengungkan, tak perlu ni, cuma terus sambung saja. Seolah-olah bacaan dia macam ni. Ini betul. Sebab dia dia bukan idgham ma'al gunnah. Kalau idgham ma'al gunnah, dia masuk tetapi dia dengungkan dekat situ. Jadi kalau idgham ma'al gunnah, kalau tulis macam ni boleh jadi keliru. Tapi kalau idgham bila gunnah, kalau tulis macam ni insya-Allah tak keliru. Bezanya idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah adalah pada bila gunnah tak dengung, ma'al gunnah mesti dengung. Okey. Setakat ni boleh faham? Dan macam biasa, sebelum kita nak masuk kepada hukum seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan ada ni kan, ada Quran kan? Boleh buat contoh, cari contoh dalam Al-Quran, seorang satu contoh tentang idgham ma'al gunnah dengan idgham bi gunnah. Kita akan bahas kat sini insya-Allah. Siapa nak bagi contoh pertama? Siapa yang dah dapat?
idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah? Summa tu apa? Tak ada nun mati. Ini cari nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf. Oh, jangan. Sirajau wahaja. Memang tak tengok sini ya? Memang tengok dalam Quran ya? Sirajau wahaja. Jadi sini apa dia? Nun mati bertemu ataupun apa? Tanwin bertemu dengan ra. Ke apa? Waw. Tanwin bertemu dengan waw. Jadi bacaan dia jauh. Sira jauh. Bacaan dia seolah-olah sira jauh. Macam tu. Cuma sini dia kena sela dua harkat. Barulah ja. Kena bagi sira jauh wahaja. Kena sela dua harkat. Okey. Kedua, yang guna ke tak guna? tak kisah. Yang penting dalam Quran. Innallah. Tak dia kena nun mati ataupun tanwin. Innallah nun bersabdu. Mirra'si. Mirra'sihi. Mirra'sihi. Jadi bacaan dia sini apa? Nun kan? Nun mati bertemu dengan ra. Jadi bacaan dia kalau macam ni, macam tadi mirra'si, dia terus masuk. Sebab dia idgham bila gunnah. Ni idgham bila gunnah. Ni idgham ma'al gunnah. Okey, lain. Faman lam yajid. Faman lam. Faman lam yajid. Kat mana dia punya tunya? Nun bertemu lam. Jadi sini nun mati bertemu dengan lam. Faman lam. Jadi bacaan dia jadi faman. Macam tu dah. Dia mesti nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf faman lam. Ini dipanggil idgham bila gunnah. Ramai pula minat dengan idgham bila gunnah. Okey. Ni dah contoh dah. Nun bertemu ra, nun bertemu lam dah ada dah. Cari yang lain pula. Apa tadi? Minhum man.
may yaqul. Faminhum may yaqul. Ke sini mana dia punya ni? Yang keliru. Nun mati banyak sini. Jadi sini nun mati bertemu dengan ya. Dia masuk dalam idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi bacaan dia jadi mai seolah-olah macam ni lah. Sini dua harakat. Sini kita baca dua harakat. Mai yaqul ni kita baca dua harakat. Okey, lagi? Abwabil likulli. Oh, nak ambil lam juga. Yalah. Abwabil likulli. Abwabil likulli. Jadi kat sini apa dia? Tanwin bertemu dengan lam. Kemudian idgham tanwin bertemu dengan lam. Lagi? Mim bertemu dengan mim ma'dudat. Dia tak ada lagi. Mim ma'dudat. Jadi kat sini bacaan dia mim dia apa ni? Mim tanwin. Mim tanwin dan kat bawah tu Ustaz. Bertemu mim. Mim kan. Bukan. Mim punya double like Oh, dia tertinggal. Mim tanwin. Itu dia kena baca dia punya ayat dia penuh. Ayyamim. Ke sini barulah apa dia? Tanwin bertemu dengan mim. Tanwin bertemu dengan mim. Jadi masuk dalam idgham ma'al gunnah. Nanti ada? Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan mana-mana huruf yarmaluna. Mana-mana huruf ini? Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ini dipanggil huruf idgham. Huruf idgham. Semua huruf idgham
dia panggil yarmaluna. Yarmaluna. Ni dia tak apa? Dia campurlah idgham al-ghunah dengan idgham bila ghunah. Okey, jelas ya? Kita boleh masuk topik seterusnya. InsyaAllah boleh. Jadi ingat idgham mesti kena masuk. Bacaan idgham dia masuk. Macam sirajau, jauh masuk terus. Dia berbeza dengan yang lain-lain. Mirra'sih, dia masuk terus. Cuma masuk dia sama ada dengung ataupun tidak dengung. Okey, jadi kita masuk kepada hukum seterusnya. Apa hukum seterusnya? Iqlab. Pendeknya. Iqlab. Apa maksud iqlab? Maksud iqlab adalah berubah. Tahwil. Maksud iqlab adalah berubah. Sebab dia al-qalb. Qalb itu hati. Hati itu dia sifat dia berubah. Hati yang qalb ni adalah jantung. Kalau kita punya ni dipanggil jantung sebab jantung tu terap mengepam. Kalau qalb, kalau hati yang dimasukkan dalam bahasa Melayu tu dipanggil kabdun. Kabdun tu hati yang seketul tu. Ejaan dia macam ni. Kabdun. Kaf bab dan kabdun. Kabdun ni hati yang kita namakan macam hati ayam apa semua tu lah. Tu hati. Tapi qalb ni, istilah qalb adalah hati yang berubah-ubah, iaitu jantung. Sebab jantung dia masuk darah, keluar darah. Dia masuk udara, darah keluar, pam, dia pam kan. Dia pam udara. Kalau qalb tu dia tak pam langsung. Dia duduk stay kat situ je. Begitu juga macam mana luaran dia, macam itu juga dalaman dia. Sebab itulah dipanggil dalaman dia berubah-ubah hati manusia ni. Kadang rasa gembira, rasa itu daripada mana? Hati lah. Kadang rasa sedih, kadang rasa suka, kadang marah, kadang suka, kadang benci, kan? Automatik. Mula-mula suka, dengan orang ni benci terus. Hati, kan? Jadi begitu juga iqlab ini dia ubah. Iqlab, bila dipanggil iqlab sebab dia mengubah. Apa yang diubah? Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba, maka huruf ba tersebut dia diubah menjadi mim dengan tempoh gunah yang dipanjangkan, tempoh muksarah 40 tu, kan? Iaitu ba tersebut bertukar menjadi mim. Tapi bukan mim penuh. Bukan mim penuh, tetapi mim yang kecil. Maksudnya anak mim. Anak mim. Jadi dia tak boleh nak baca dengan mim penuh. Kalau macam tadi kita baca Tadi kita baca kalau tanwin bertemu dengan mim tadi. Contoh ya. Sullatum minal awwalin. Dia penuh. Kita penuhkan mim tu, kita tutup terus mulut kita. Ataupun kita baca mimma razaqnahum. Mimma tu penuh. Mimnya penuh. Tapi kalau iqlab, mimnya tak penuh. Mimnya separuh. Mimnya anak, dia tak cukup jadi besar lagi. Jadi bacaan dia mim, dia mulut tutup tetapi tidak rapat sangat macam mim.
min ba'di. Jangan buka sebab dia mim. Mim dia mesti tutup. Jadi bacaan dia min. Contoh macam ni, amba'aka bukan bukan an, tetapi dia kena tutup mulut tu macam mim, tetapi tidak perlu tutup rapat sangat. Bezanya kalau macam mim, amba'aka tu mim. Kalau mim kecil, Jangan tutup lah. Boleh tutup. tutup. Bibir rapat. Bibir rapat. Tapi dia tak macam mim. Kalau mim dia apa? Dia cengkam. Kalau ni dia tak cengkam. Dia tutup macam tu je. Amba'aka. Yang bu'a cuma di sini ada, saya nampak dalam ni ada syekh-syekh ni lah. Cuma dia kata pendapat yang menyatakan bahawasanya mim dibuka sikit mulut tu adalah pendapat mutaakhirin. Maksudnya ada juga, tapi kita tak boleh nak kata dia salah ke tak lah. Cuma maksud dia ada juga pendapat yang menyatakan bahawasanya dia tak sebagian ustaz-ustaz kalau dia ngajar dia akan buka sikit mulut tu. Tapi yang sepatutnya dia kena tutup. Dia kena tutup mulut tu. Tapi tutup bibir tu, tapi tak jadikan macam mim. Sebab dia mim kecil. Faham tak? Boleh. Nanti kalau kat rumah boleh ambil cermin tengok. Boleh gitu. Amba'aka. Yang macam amba'aka, tu itu mim. Kalau mim dia tukar jadi mim. Dia tak nak tukar jadi mim. Jadi amba'aka, sebab kita nak sebut huruf ba. Mim yang nak sebut kepada huruf ba. Amba'aka yanbu'a la yunbadanna amba'aka. Boleh? 1, 2, 3. Tu cara sebut huruf, cara sebut iqlab. Cara sebut iqlab. Kalau kita jumpa iqlab, maka bacaan dia macam tu. Bacaan dia macam tu, iaitu ditutup mulut tetapi tidak rapat bibirnya, tidak bukan tidak rapat. Bibirnya rapat tapi dia tak tekan. Dia tak tekan. Dia rapat tapi dia tidak tekan. Sekejap saya cuba tengok Syekh ni macam ni. ثم نخفي تلك الميم عند الباء لتطويل غنتها ويرتفع وتنطبق الشفتان على الميم وعلى الباء انطباقة واحدة. نلاحظ على susah pula cari tengah syarah. Jadi macam tu dah cara sebut huruf iqlab. Dan huruf iqlab ada satu je, iaitu huruf ba. Huruf ba sahaja, huruf
iqlab. Contoh yang lain, mim ba'di mitsaqi fi dhalalin ba'id. Dhalalin lim ba'id dengan maksudnya dia masuk kepada tanwin, itu masuk kepada huruf mim. Tapi mimnya tak perlu rapat bibirnya. Dhalalin ba'id min makanin ba'id alimun bima. Okey. Nampak? Jadi itulah cara membaca iqlab, iaitu tukarkan nun tadi bila mana bertemu dengan ataupun tanwin tadi bila mana bertemu dengan ba menjadi huruf mim yang kecil. Mim yang kecil. Anak mim gitu kata. Jadi itu tentang iqlab. Boleh jelas? Itu je, senang ya, tak susah pun. Yaitu tukarkan nun ataupun mim, nun ataupun tanwin bertemu dengan huruf ba. Bila bertemu dengan huruf ba, dibaca dengan yang bu'a. Okey, kalau dah jelas, boleh tak minta cari contoh dalam Quran? Jadi iqlab mim ba'di ma ja. Bacanya macam mana? Mim ba'di ma. Jangan dengar bunyi min ya. Jangan dengar bunyi nun ni. Walaupun dia nun tapi kita tukarkan dia jadi mim. Jadi ini contoh lagi. Yumbitu. Yum. Jadi di situ bacaan dia yung. Susah juga sebenarnya sebut ni. Mulut je sengit-sengit ni. Yung bitu yung bitu. Lain? Rum. Situ. Jadi bacaannya tasrihum. Au tasrihum.
Sini ada mim. Rum bi ihsan. Jadi mesti bunyi mim dan juga dengung. Ada lagi nak bagi contoh? Fa'ambatna. Di sini fa'ambatna. Itu dia contoh kepada iqlab. Okey. Jadi jelas ini tentang iqlab. Okey. Habis iqlab, kita masuk hukum yang last sekali dalam hukum nun mati dan tanwin. Apa dia? Ikhfa haqiqi. Jadi kalau siapa yang dah hafal huruf izhar, dah hafal huruf iqlab, dah hafal huruf idgham, cukup. Bakinya adalah huruf ikhfa haqiqi. Jadi kalau tak ingat huruf ikhfa haqiqi, hafal huruf iqlab, hafal huruf izhar, hafal huruf idgham. Sebab huruf-huruf ni pendek, senang nak hafal. Huruf ikhfa pun ada dia punya akronim dia, tapi agak sukar lah. Akronim dia ni, akronimnya nanti kita ikut. Jadi kita masuk kepada ikhfa haqiqi. Kenapa dia panggil ikhfa? Siapa rasa boleh jawab? Ikhfa. Sebab apa dia panggil ikhfa? Dipanggil ikhfa kerana maksud ikhfa itu adalah sembunyi. Khafiya yakhfa, menyembunyikan. Ikhfa maksud dia sembunyi. Hakiki yang sebenar. Sembunyi yang sebenar. Apa maksud dia? Kalau terjemah bahasa Melayu pun dia takkan memberi makna yang betul. Sembunyi yang sebenar. Benda jadi biarlah dia dikekalkan dalam bahasa Arab. Lagi sedap dengar ikhfa hakiki banding sembunyi sebenar. Langsung tak ada maksud. Jadi maksud ikhfa ni sembunyi, menyembunyikan nun mati ataupun tanwin bila mana dia bertemu dengan mana-mana huruf ikhfa. Nun mati dan tanwin itu disembunyikan nun matinya ataupun tanwinnya. Kalau idgham, nun mati dimasukkan. Kalau izhar, nun matinya diterangkan, dijelaskan. Kalau iqlab, nun matinya ditukarkan kepada mim, mim kecil. Kalau ikhfa, nun matinya disembunyikan. Maksud sembunyi itu apa? Kalau orang tu sembunyi, disembunyikan dia masih nampak lagi sikit-sikit, kan? Sembunyi. Kalau masuk, dia dah tak nampak. Macam masuk rumah, mana kat luar tu dah tak nampak dah, kan? Kalau masuk bilik kan, masuk bilik tu, mana kalau daripada luar ni, kalau dah tutup pintu tu, dah tak nampak, kan? Kalau sembunyi, disembunyi kat bilik tu, sembunyi tu masuk masih boleh nampak lagi. Maksudnya nun mati tu kena masih nampak lagi. Ataupun tanwin tu masih nampak lagi bila mana dia bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Jangan pening, jangan confuse ya. Jadi huruf ikhfa ada 15. Banyak huruf ikhfa ni. Siapa nak hafal boleh hafal. Sebab ni bukan kelas formal. Dia punya akronim dia adalah
Ini ada punya akronim dia. Ini kurang lah. Satu jaza saddaqa fathiq dhutazin syazza. Syazza. Satu jaza saddaqa fathiq dhutazin silap. Saddaqa fathiq. Ini mukaf. Saddaqa fathiq. Dhutazin syazza. Syazza. Ini apa kalau nak hafal dia punya huruf-huruf ikhfa hakiki kan. Huruf Last tu shin ke? Last tu shin ke? ini shin, sya, syadza. Ini sa, fasir, ini sya, syadza. Jadi ikhfa hakiki hurufnya ada 15 dan cara bacaan dia mestilah disembunyikan. Kadang-kadang kita buat cara macam tu. Boleh ya. Dia kalau macam ni memang tak ada gigi, dia ada macam ni je. Ada benda bawah tu. Cara kaedah khot. Khot apa tadi lain tembak. Khot yang satu kan ada yang khot yang sin macam ni. Ini sin yang tak ada gigi. Syadzah. Jadi ikhfa gigi cara bacaan dia adalah disembunyikan. Contoh seperti mana kalau kat sini ansha'akum asalnya an. Kalau an jelas, ansha'akum jelas. Kalau masuk kita bukan nak masukkan. Kalau kalau iqlab dia jadi dah lain. Jadi kalau ikhfa dia akan jadi dia dengar, dia apa, nampak sikit-sikit. Bacaan dia macam mana dia bukan tapi dia macam mana nak masuk ke shin tu, macam itulah dia. Maknanya setiap huruf lain cara dia bunyi dia. Bukan satu jenis dia. Sebab setiap penyembunyian setiap huruf adalah berbeza-beza. Kalau macam ni ansha'akum ansha'akum boleh 1, 2, 3 dia tak masuk kepada huruf shin. Kalau misalan ini huruf shin ni mati bertemu shin. Dia dengung. Memang dia dengung. Ikhfa hakiki semua yang lain selain daripada izhar semua dengung. Dengungnya kedua harakat. Tu masalah sekarang dengung dia itulah yang kita nak bunyikan macam mana. Kenal huruf yang bersambung. Tak kenal huruf ikhfa hakiki tu. Kan? Kalau tidak dia nanti sama macam idgham al-ghunnah tak? Yalah. Tu yang kalau susah sangat kenal apa, hafal huruf yang lain, huruf iqlab, huruf idgham, huruf izhar. Huruf izhar 6 je. Huruf idgham 6 juga. Huruf iqlab 1. Hafal yang tu, bakinya adalah huruf ikhfa. Tu je. Contoh kalau qaf, misalnya ini nun mati bertemu dengan shin. Nun mati bertemu dengan shin. Kalau nun mati bertemu dengan qaf, contoh nun mati bertemu dengan qaf, asalnya min qablikum.
Apabila kena nun mati, dia bertemu dengan qaf, dan qaf adalah huruf ikhfa, maka bacaan dia adalah nun tu kena disembunyikan dalam qaf. Min qablikum, terus dia boleh jadi ming. Kalau di sini, yang ini tak boleh. Yang ini tak boleh bunyi ming. Ai tak boleh bunyi ang, tak boleh sebab dia shin. Kecuali ang ni belakangnya adalah qaf. Tapi macam ni sebab belakangnya adalah qaf, kita boleh bunyikan dia min qablikum, min ming. Kita boleh terus kepada bunyi ming. Sebab lepas dia adalah qaf. Ming, cuma dengung dua harakat. Sebab dia ikhfa. Ikhfa maka kena dengung. Tak masukkan bunyi qaf tu, tak masukkan bunyi ming dia. Ming tu dah masuk huruf qaf lah. Sebab ming tu dia dekat dengan qaf. Kalau ni tak boleh sebab dia shin. Bukan gaji. Apanya? Kalau ni dia nak masuk kepada shin. Nak masuk kepada shin. Tapi dia tak sampai shin. Macam kita nak sebut shin, tapi tak masuk pada shin. Aisya'akum. Jadi dia beza-beza. Dia beza. Ni min qablikum, sebab kita sebut min sebab dia qaf. Qaf ni nak sebut kat sini. Jadi sebab min tu memang dia tak masuk pada huruf qaf. Kalau yang seterusnya kita masuk pada huruf, okey, contoh huruf kaf. Dia tu kadang dia bahasa Melayu tak boleh nak diterjemah. Perlukan kepada talaqi. Ini dah panggil talaqi. Maksudnya talaqi itu maknanya belajar berdepan, belajar bertemu. Talaqi maksudnya bertemu. Maknanya dia belajar tu depan-depan. Kalau dalam maksudnya nampak bertemuan tu. Macam ni, man kana, sebab dia jumpa kaf. Jadi kat sini kita boleh bunyi mang. Sini boleh bunyikan mang, boleh bunyi mang. Sebab dia nak masuk huruf kaf. Mang tak boleh ke? Dia tak sampai G. G separuh. Sebab dia nak masuk huruf kaf. Kalau masuk huruf qaf, min qablikum, masuk terus kepada huruf qaf. Kalau kaf, sebab dia kaf, dia ringan sikit, jadi tak boleh mang. Kalau mang macam mana masuk huruf qaf. Jadi man kana, in kanat ni man kana, asalnya man kana. Jadi kalau bacanya man kana, tu cara baca. Jadi setiap huruf berbeza-beza cara baca. Senang cerita, ketika kita nak sebut makhraj huruf tersebut, kat situ dah tempat dia. Dia menunjuk situ. Contoh macam huruf ta pula. Huruf ta. Huruf ta, kuntum. Dia tak boleh. Macam mana? Dia tak boleh tulis lah. Sebab dia nak masuk pada huruf ta. Kita tak boleh baca kuntum. Sebab kun dia akan jadi jelas. Jadi kita baca kuntum.
kuntum, kuntum. Nak masuk kepada huruf ta. Tak boleh baca kuntum, jauh kan? Baca kuntum, tak boleh lah. Dia tak sedap lah. Sebab dia bila pergi kat mana huruf tersebut nak pergi. Pergi kat mana huruf tersebut nak pergi. Macam ni, kuntum, kuntum. Dia nak masuk pada huruf, sebab ni nak masuk huruf ta. Masuk huruf ta. Jadi kat sini nun mati bertemu ta. Jadi bacaan dia mestilah dengung, dan cara dengungnya macam tu. Itu yang dipanggil sebagai sembunyi. Sebab nun tu tak jelas, tanwin tu tak jelas, tapi dia ada. Maknanya kalau kita sebutan, kita akan apa? Akan nampak tanwin tu. Wala antum abiduna ma a'bud. Antum, dia tak boleh baca antum. Dia dah masuk kepada izhar. Baru dia sembunyi. Sembunyi nun tu. Nun tu jangan jelaskan dia. Jadi antum tu huruf ta. Kalau huruf apa lagi? Ni ta dah, shin dah, qaf dah, kaf dah. Huruf zai. Huruf zai ada contoh. Sini huruf zal. Itu huruf zal. Anzalna. Bacaan dia inna anzalna. Inilah yang membezakan. Dia tak boleh nak ditulis dalam terjemahan, kan? Saya nak tulis dalam terjemahan, tak boleh. Dia tak boleh tulis dalam terjemahan sebab dia unik. Inilah keunikan Al-Quran. Kalau kita baca inna anzalna, dia betul, tapi dia bukan, maksudnya betul dari sudut dari sudut huruf tu, tapi tak betul dari sudut tajwid dia. Tajwid dia, sebab dia bertemu dengan zai, nun mati bertemu zai, maka bacaan dia anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan tu beza dia. Mana nak masuk ke huruf zai, anza kan senang kan, anza je ni. Jadi kurang sikit je nak masuk huruf zai. Kita masukkan, kita letakkan dia punya nun tu dekat situ. Nun mati bertemu dengan zai. Contoh lagi, nun mati bertemu dengan jim. Nun mati bertemu dengan jim. Man ja'a bil hasanah. Man, jadi bacaan dia, bunyi dia manja. Nak masuk kepada huruf jim. Manja. Ada beza kan kalau baca manja dengan manja? Ada beza kan? Ada beza. Manja bil hasanah. Boleh? 1, 2, 3.
Jabil hasan. Man. Kat situ kena bunyikan dia. Macam mana nama bunyikan adalah dekat dengan huruf jim. Mana dekat dengan huruf jim, maka dia akan bunyi macam tu. Contoh huruf dal. Huruf dal ya. Huruf dal ni andada. Jadi cara bacanya adalah bukan an, tapi andada. Andada. Nak masuk ke huruf dal. Andada. Itu cara bunyi dia. Sebab dia nak ikhfakan huruf nun tersebut. Bukan dal ya, dal tak ikhfa. Nun tu kita nak sembunyikan. Jadi cara sembunyikan dia macam itulah. Andada. Andada. Tak boleh bunyi ang, kecuali dia jumpa dengan qaf. Jumpa dengan qaf boleh lah. Ming, mang, qala. Contohlah mang qal. Boleh sebut mang. Tapi kalau dengan dal tak boleh kita andada, dia dah lari. Ataupun andada, dia dah tukar jadi jelas. Jadi dia kena andada. Dia sembunyikan huruf benda tu kena praktis lah. Kena praktis. Bila kita praktis, insya-Allah kita boleh dapat benda ni. Contoh yang lain adalah huruf, apa lagi tinggal? Huruf jim dah. Satu. Ini huruf kaf. Ini huruf nun mati bertemu kaf. Ini nun mati bertemu qaf. Fa. Fa. Contoh mim fawqahum. Min fawqihim dzurriyyatahum. Jadi ni nun mati bertemu dengan fa. Jadi bacaan dia min fawqihim, min fawqihim. Dia masuk kepada fa. Min fawqihim. Dia dekat-dekat je. Dekat-dekat je. Tapi yang penting dekat dengan fa. Kalau macam min fawqihim, dia jadi jelas min tu. Sedangkan dia kena ikhfakan, iaitu min fawqihim. Tu contoh huruf fa. Contoh yang lain huruf sad. Sad dulu. Sad ada di sini tak? Saffan saffa. Wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan wal malaku sini tanwin bertemu dengan sad. Jadi bacaan dia tanwin
Di sini tanwin bertemu dengan shad. Jadi bacaan dia saffan saffa. Saffan saffa wal malaku saffan saffa. Wal malaku saffan saffan. Dia nak masuk kepada huruf shad. Saffan saffa. Tu caranya. Boleh? Nama-nama. 1, 2, 3. Wal malaku saffan saffa. Saffan saffa. Nak masuk kepada huruf shad. Contoh lagi huruf apa tinggal lagi? Shad. Huruf zaidah. Zal. Huruf zal belum kan? Contoh huruf zal ya. Sebab apa saya tunjukkan, sebab nun mati dan tanwin ini antara hukum yang paling banyak dalam Quran. Terutama hukum ihfa. Hukum ihfa memang banyaklah dalam Al-Quran. A'anzartahum a'anzartahum. Kat sini nun mati bertemu dengan zal. A'anzartahum anzartahum a'anzartahum. Itu sebut apa? Huruf zal. Huruf zal. Boleh? Cuba ramai-ramai sebut 1, 2, 3. Jadi itu huruf zal. Senang je. Nun tu kita sembunyikan dia, masukkan dia dekat mana huruf yang mana kita nak masukkan. Jadi setiap bunyi akan berbeza-beza. Kadang-kadang ada yang boleh tulis, kita boleh tulis. Yang tak boleh tulis memang tak boleh tulis lah. Cuma kena dengar. Lain lagi dot. Dot pun boleh masuk lagi. Contoh dot. Qasmatun dhiza. Itu mudah-mudah sekali. Kalau dalam Quran warna-warni ada tak warna-warna ni? Dia apa ihfa? Ada warna lain tak? Ada? Ada. Ihfa warna apa? Hijau. Jadi Quran tu just untuk membantu. Kita tak nafi kelebihan Quran macam tu. Dia membantu. Untuk kita mengetahui setiap hukum. Tetapi cara bacaannya memang tak boleh nak ditulis. Cara bacaannya memang kena belajar. Jadi kat sini tanwin bertemu dengan dot.
Sini tanwin. Tanwin bertemu dengan dad. Jadi bacaan dia qismatun, bukan tun ya, tapi tun dhiza dhiza qismatun dhiza. Tun dhiza. Nah, masuk kepada huruf dad. Itu cara sebutan ikhfa huruf dad. Lain jap sad dah, ta dah, dah kan, ta dah, jim dah kan, dah, sa. Contoh sa apa? Sa mansura. Contoh sa adalah ke sini nun mati bertemu dengan sa. Mansura mansura mansura. Dia nun mati itu masuk pada huruf sa. Itu contoh huruf sa. Huruf zal dah, zai dah, sin dah, shin dah, sad dah, dad dah, ta. Ta. Ada sini ke? Dia pun tak letak ta. Apa contohnya? Contoh huruf ta. Tak jumpa pula. Cuba boleh bagi contoh huruf ta? Fa in talaqtumuhun. Fa in talaqaha. Fa in talaqaha. Jadi bacaan dia nun mati bertemu dengan oh. Jadi bacaan dia fa in talaqaha fa in talaqaha in talaqaha. La sekali huruf sa kan, sa wa je kan belum, wa je belum kan, sin dah insan, sin dah kan, dah mana nampak sin. Cinta contoh sin adalah khalaqal insan. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Ni nun mati bertemu sin. Nun mati bertemu dengan sin. Kat sini dia punya tempat dia. Khalaqal insan. Insan. Last sekali adalah huruf Allah. Huruf Allah. Allah di sini. Jangan tak ada kau.
Tak ada kat sini huruf dha. Dia tak nak bagi huruf dha ke sini. Faman azam. Faman zalama. Zulim. Faman contoh za contoh hilal tak ialah contoh. Tak jumpa contoh. Ada contoh? Jadi kat sini nun mati bertemu dengan Allah. Man zalama. Ini contohnya lah. Ini tak tahu ada dalam Quran tak? Man zalama. Tu nun mati bertemu dengan Allah. Jadi inilah dia kesemua tu kan. Kesemua contoh ihfa hakiki. Jadi ihfa hakiki ni cara bacanya mestilah disembunyikan nun mati ataupun tanwin itu, dan dia hampir-hampir dengan huruf-huruf yang kita nak sebut. Hampir-hampir dengan huruf yang kita nak sebut. Itulah dia ihfa hakiki. Dan huruf ihfa hakiki memang ada 15 kan? Kalau siapa yang tak ingat, hafalkan huruf yang selain daripada huruf ihfa hakiki. Maknanya selain daripada huruf ihfa hakiki itu adalah huruf ihfa hakiki. Tak? Nah, selain daripada huruf ihfa hakiki, kalau kita jumpa, ini bukan huruf idgham, ini bukan huruf iqlab, ini bukan huruf izhar. Maknanya kita tahu kat situ dia adalah huruf ihfa. Kita tahu kat situ dia adalah huruf ihfa. Sebab apa? Sebab kita dah tahu dia bukan huruf-huruf yang lain, maka dia adalah huruf ihfa. Jadi itu saja antara cara yang paling mudah untuk kita kenal di mana kita baca Quran, apakah dia ihfa hakiki itu adalah bila mana dia bukan huruf idgham, dia bukan huruf izhar, dia bukan huruf iqlab. Jadi sekadar itu sahaja. InsyaAllah ada soalan sebelum kita masuk lagi nanti kepada nanti minggu depan insyaAllah nun bersabdu, mim bersabdu, dan seterusnya masuk kepada huruf hukum mim mati insyaAllah. Jadi tapi sebelum ni, nanti minggu depan insyaAllah kita minta bawa contoh lah daripada Quran untuk hukum-hukum ihfa ni. Tak banyak pun, seorang satu cukup dah. Just kita nak kenal macam mana huruf ihfa tu. Sebab kat sini dia dah dia dah diletak kat sini. Dia dah asing-asingkan. Jadi kat Quran dia ada macam-macam hukum. Jadi kita nak kenal apakah dia tu huruf ihfa, kat mana dia duduk. Itu saja. Jadi boleh ni sign dulu. Ada soalan? Kalau tak faham ke bunyi yang ke macam mana ke, boleh beritahu. Kalau orang tu baca tapi dia baca jelas huruf ihfa tu, lari tak maksudnya? Maksud tak lari. Maksud tak lari.
Tapi dalam Quran dia suruh baca tartil. Kalau dia baru belajar, maknanya dia kena belajarlah. Maksudnya maknanya dia jahil, dia kena belajar. Kalau di tengah belajar, dia maafkan. Tapi kalau dia memang tak nak belajar, dia dosa lah. Kalau dia jadi imamkan orang baca macam tu, jadi sah ke tak? Solat dia sah. Yang berdosanya kalau itulah kata dia kena perincian. Dia dosa kalau dia tak nak belajar. Kalau dia nak belajar, dia tak dosa. InsyaAllah Allah maafkan. Sebab dia orang jahil, kalau dia belajar, dia masih dalam orang belajar, dia dimaafkan. Tapi kalau dia tak nak belajar, hukumnya dia dosa. Dosa tu adalah dosa pada dia, bukan pada makmum dia, bukan pada orang lain. Kecuali hukum tu kalau macam ni dia tak mengubah makna, tak apa. Kalau macam mengubah makna sampai tahap dia baca tu, hukum tu mengubah makna. Kat situ memang orang yang alim perlu mufaraqah lah, perlu berpisah lah. Tapi kalau kat Semenanjung ni, setakat yang saya tahu tak ada orang baca terus sangat. Tapi kalau kat sebelah Sabah Sarawak tu, ada imam-imam dia. Sekarang tak tahulah. Dulu ada sampai tahap bacaan dia kita terpaksa mufaraqah. Macam mana? Kita mufaraqah, tapi kita duduk dalam jemaah tu jugalah. Sebab tak nak bagi orang, kalau kita keluar tu nanti orang akan nampak apa kan keluar. Tapi maksud dia kita niat kita solat sendiri lah, sebab dia punya bacaan dia memang dah teruk. Teruk sangat dan mengubah makna lah. Contoh memanjangkan benda yang pendek, dia boleh jadi ubah makna. Kalau yang macam tu memang boleh. Tapi kalau sekadar nun mati baca jelas apa semua ni, dia tak ubah makna. Tapi dalam hukum Al-Quran dosa lah. Sebab Quran wajib baca dengan tartil, wajib baca dengan tajwid. Warattilil Qur'ana tartila, dan baca Al-Quran dengan tartil, itu dengan tajwid. Kalau dia yakin dia baca betul-betul, dia tak berasa juga kan? Tak boleh kalau dia dah belajar lepas tu, kita baca betul-betul, kita dah cakap kita belajar sebelum ni. Tapi sebenarnya salah. Kita tak berasa juga kan? Tak dosa lah. Dah dia belajar. Jadi rasa cukup sekadar ini untuk kelas kita pada hari ini, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah dan kurang itu adalah atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau salah silap dan sebagainya. Dan kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam.